Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. Salat pula mengandungi tiga perkara. Yang pertama khusyuk, yaitu bermaksud meninggalkan semua keinginan dunia dan memiliki kesedaran mutlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mendapatkan khusyuk ini ialah dengan seseorang itu berniat mutlak, kerana niat seperti ini akan menjadikannya menyerahkan keseluruhan hati dan tumpuan kepada hal itu. Dengan demikian, khusyuk tiada dalam solat melainkan melalui jiwa orang itu sendiri. Sesungguhnya khusyuk itu berbeza menurut kekuatan iman dan penghinaannya terhadap dunia ini. Oleh kerana itu, jika kamu kehilangan khusyuk dalam solat, kamu harus tahu bahawa punca asasnya ialah kelemahan iman kamu sendiri. Maka kamu harus berusaha menguatkan iman kamu terlebih dahulu. Ini yang pertama. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang sifat yang pertama bagi orang yang dikurniakan kejayaan di dunia dan di akhirat melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Mu'minun: qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah di dunia dan di akhirat orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang di dalam sembahyang mereka itu khusyuk. Apa makna khusyuk? Sebahagian ulama mentafsirkan dalam kitab fiqh, al-khusyu'u hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Khusyuk itu hadir hati dan diam anggota. Itu salah satu tafsiran yang dibicarakan dalam kitab fiqh, antaranya kitab Hasyiatus Syarqawi ala Tahrir. Khusyuk itu diam anggota. Maksudnya kita semayang, anggota kita tidak bergerak, melainkan pergerakan yang dituntut, seperti rokok, qiyam, i'tidal, sujud dan sebagainya. Tangan kita tak garu sana, tak garu sini. Badan kita tak goyang sana, tak goyang sini. Tak bergerak sana, tak bergerak sini. Kalau kita semayang tangan garu sapu pipi, bukan dapat saya pun. Garu sana cari kutu pula mentara semayang. Dapat kutu, tinah kutu tu. Tu tak khusyuk lah. Pasal tangan kita tu bergerak bukan benda yang dituntut dalam semayang. Ada orang semayang paling tengok orang di kanan. Di tengah-tengah semayang orang main takbir sebelah dia, Allahu Akbar. Boleh paling tengok pula. Tu tak khusyuk. Tak khusyuk. Zaman Nabi SAW dulu ada seorang lelaki dia semayang, dia duduk tarik janggutnya. Rasulullah sabda, "Lau khasha'a qalbu hadha la khasha'an jawarihu." Kalau khusyuklah hati orang itu,
nescaya khusyuklah anggotanya. Jadi anggota kita duduk diam. Tidak boleh kita bergerak melainkan benda yang dituntut. Untuk angkat tangan, untuk rokok, untuk i'tidal. Kita nak bergerak apa pun lepas semayang saja. Karena semayang tu nama dia bermula dengan takbiratul ihram. Takbir ihram. Takbir ihram maksudnya takbir yang mengharamkan. Apa yang haram? Mengharamkan perbuatan yang halal sebelum semayang. Sebahagian perbuatan yang halal sebelum semayang diharamkan apabila bermula Allahu Akbar. Contoh bersembang. Sebelum semayang kita boleh sembang. Bila kita sebut Allahu Akbar, kita sembang batal semayang. Sebelum semayang kita boleh makan. Bila kita ucap Allahu Akbar, tak boleh makan. Kalau kita makan batal semayang. Sebelum semayang kita boleh lari. Mula saja Allahu Akbar, tak boleh lari. Sebelum semayang kita boleh lompat, kita boleh tunggu buyung, semua boleh. Lepas semayang Allahu Akbar, saf depan kosong, kita lompat di depan tu. Kita duduk saf belakang, lompat di depan, batal semayang. Ada orang tengah semayang nyamuk ketik betih, gatal. Tak nak garu, susah. Tangan duduk atas, betih duduk bawah. Akhirnya kaki dia duduk diri gini, dia angkat kaki, pang dia buh gitu. Dia tampak nyamuk dengan tapak kaki dia. Kalau nyamuk ketik gatal juga, angkat tapak kaki, gabus itu dah. Dia buat pam dia buh gitu. Tampak betih dengan tapak kaki dengan sebab hangat hati kat nyamuk. Tidak digalakkan. Dalam kitab fiqh kata batal semayang apabila bergerak 3 kali berturut-turut ataupun sekali dengan perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji. Sah depan batal, kita lompat di depan sekali tapi nampak tak sesuai, semayang ambil lompat. Kita langkah di depan tapi 3 kali berturut-turut, 1, 2, 3. Kita gatal, kita garu. Sudah. Batal 3 kali berturut-turut. Setengah orang dia bukan ada pasal-pasal, dia biasa semayang, sudah tolong. Tengah semayang. Jadi semayang ni kena diam. Itu tanda tak khusyuk. Jadi sifat orang yang berjaya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam semayang mereka, yakni yang hadir hati dia tengah duk bersembang dengan Allah, hati dia tengah duk memuji Allah Subhanahu Wa Taala, hati dia tengah berdoa kepada Allah, hati dia sedang menumpukan apa yang dia sedang kata ke Allah Taala dalam sembahyang, bermula daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Hak tu payah tak sama orang. Sebab hati kita masa takbir boleh saja aku sembahyang fardu maghrib, fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Taala, tu masa takbiratul ihram. Lepas takbir pi rata. Dia pi rata mentang nak habis 4 rakaat, 4 negara dia terbang. Dia pi India lah, dia pi Kuala Lumpur lah, dia pi Hatnyai lah. Dia baca surah Abaq, masuk balik berita dalam surah Abaq, dia baca tengah sembahyang. Tengah sembahyang dia boleh nampak Dr. Mahathir zaman Perdana Menteri. Apa yang dia baca masuk dalam berita, dalam kepala dia balik. Dia makan apa pagi tadi, main balik. Pasal apa? Pasal tak khusyuk. Jadi khusyuk ni bila kita sembahyang, kita ingat ke Allah Ta'ala. Quran kata wa aqimis salata li zikri. Dirikan sembahyang untuk ingat ke aku. Tapi kita sembahyang tak ingat ke Allah, melainkan sikit. Ingat ke dunia banyak. Pasal apa jadi begitu? Pasal di luar sembahyang kita banyak ingat di dunia. Ingat perkara dunia. Orang yang minat sukan, dia bersebut sukan banyak, dia tengok sukan banyak, dia baca surah tentang sukan, sembahyang sukan tu masuk balik dalam kepala dia. Sebab itu dalam kitab kata orang yang mencinta kepada sesuatu, dia banyak ingat benda yang dia cinta. Kalau kita cinta ke Allah Ta'ala, kita banyak ingat ke Allah Ta'ala. Kalau kita cinta pada dunia, kita banyak ingat ke dunia. Jadi
kita nak kena muhasabah diri kita. Kita duk cinta kat dunia kah cinta kepada Allah pencipta dunia? Kalau kita cinta kepada Allah, maka banyaklah ingat kita ke Allah Ta'ala di luar semayang, lebih-lebih lagi dalam semayang. Oleh kerana di luar semayang kita duk ingat ke dunia, zikir kurang pun tak ada langsung, dalam semayang demailah dunia tu masuk dalam hati kita, maka semayang kita jadi macam patung, kata dalam kitab hikam. Sembahyang itu surah, hanya rupa paras patung yang luar, tubuh badan yang luar. Sebagaimana manusia ada tubuh badan, dia kena, kalau nak hidup tak cukup dengan tubuh badan, kena ada roh. Roh ada baru hidup. Maka semayang yang tidak ada khusyuk, semayang yang tidak ada roh, kata dalam sebahagian kitab tasawuf. Orang yang semayang tak ada khusyuk, macam tubuh badan tak ada roh, orang mati. Semayang tu dianggap macam mayat orang mati apabila dalam semayang tidak ada khusyuk. Kita baca di awal surah Al-Baqarah tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Salah satu sifat orang yang bertakwa, wa yuqimunas salata, mereka mendirikan akan sembahyang. Maksud mendirikan sembahyang itu, ia menunaikan sembahyang dengan 4 perkara. Kata dalam kitab-kitab tafsir, antaranya Safwatut Tafasir, mendirikan sembahyang dengan 4 perkara. Yang pertama dengan syaratnya yang lengkap. Yang kedua dengan rukunnya yang lengkap. Yang ketiga dengan khusyuk. Dan yang keempat dengan adab. Apabila seseorang lelaki maupun perempuan sembahyang dengan ada 4 perkara itu, maka dia nama mendirikan sembahyang. Daripada 4 perkara itu, 2 tu wajib lengkap. Tak lengkap sembahyang tak sah. Iaitu syarat dan rukun. Syarat mesti sempurna. Apa beza syarat dengan rukun? Syarat ni benda yang kena ada sebelum sembahyang dan kena kekal sampai habis sembahyang. Rukun tu benda kena ada tengah sembahyang. Dia tak ada kaitan dengan sebelum. Contoh syarat sembahyang, menutup aurat. Mesti kita tutup aurat sebelum kita takbir, sampai habis sembahyang dalam keadaan tutup aurat. Contoh syarat sembahyang lagi, berwuduk. Mesti kena ada wuduk sebelum takbir, diambil di kolah sebelum sembahyang, dan kekal wuduk itu sampai bagi salam. Kalau tengah sembahyang nak ambil wuduk, orang tak pernah buat ajar. Kalau sebelum bagi salam, batal wuduk, kena berhenti keluar pergi ambil sembahyang lagi. Kerana wuduk itu syarat sah sembahyang. Mesti ada sebelum sembahyang dan mesti pelihara, jangan batal, jangan hilang wuduk itu sampai bagi salam. Contoh lagi menutup aurat. Mesti tutup aurat sebelum sembahyang, kekal sampai bagi salam. Menghadap kiblat sebelum sembahyang, kekal sampai bagi salam. Kalau kita bagi salam, kita ubah menghadap kiblat, batal sembahyang. Orang bagi salam, pusing kepala, dia pusing dengan badan-badan kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada api kot belah tu. Pusing belah kiblat. Batal kerana syarat dia terhilang tengah jalan. Jadi syarat itu mesti lengkap. Tak cukup salah satu syarat, batal sembahyang. Dan alhamdulillah, biasanya kita jaga syarat itu sampai habis. Kita jaga tak membatalkan, tak bagi rosak dia punya syarat. Yang kedua rukun. Rukun juga mesti lengkap. 13 rukun kena cukup 13. Kalau buat 12 setengah, tak sah sembahyang. Rukun qauli, rukun berbentuk bacaan seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar, Fatihah, tahiyat akhir, selawat di tahiyat akhir, kemudian bagi salam yang pertama, itu semua rukun. Qauli nama dia, rukun berbentuk bacaan, kan kata-kata. Satu lagi rukun berbentuk fi'li, perbuatan. Berdiri, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir. Rukun perbuatan. Satu lagi rukun qalbi, rukun hati, iaitu niat. Tertib satu lagi kena ada.
13 rukun kena cukup. Sebahagian kitab dia tak sebut 13, dia sebut 14. Ada kata 17, ada kata 18, ada kata 20. Dalam membilang rukun tu banyak jenis. Yang mudah kita ingat dan pendapat yang mu'tamad yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i 13. Hak cara bilang 14 dia bilang tumakninah tu asin. Hak bilang 17 tumakninah tu dia pecah asin-asin pula. Dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh yang lama-lama seperti Hasyiah Bajuri dan sebagainya. Jadi kita ambil bulan kepala kita, rukun sembahyang 13 mesti lengkap. Tak cukup satu, jadi kosong, bukan jadi 12. Macam rukun iman. Rukun iman ada 6. Tolak satu jadi kosong. Aku tak percaya tentang Quran. Rosak. Aku percaya Quran semua tu, tapi 1-2 ayat aku tak mau pakai, tak percaya. Rosak. Rukun iman, tolak satu ayat Quran macam tolak 6 rukun iman. Ayat Quran tak boleh tolak, kena terima 100%. Kerana dia merosakkan iman seseorang. Jadi kita duk mengaji matematik dalam 6 tolak 1, 5, 10 tolak 1, 9. Yang tu tak boleh pakai dalam bab rukun iman, tak boleh pakai dalam bab rukun semayang. Rukun semayang 13 tolak 1 kosong. Bukan 13 tolak 1 jadi 12. Dia kata aku semayang hari ni sakit pinggang, segan nak rokok, nak sujud terus ya. Lepas ayat tidak terjun terus. Awak hang tak rokok. Sekali aku tinggal rokok. Hak rokok lain aku buat. Rokok semayang lohok 4 kali, aku buat 3 kali. Hak sekali lah aku tinggal biar-biar lah. Ada 3 lagi. Campur dengan rukun lain ada 12 lagi. Jadi rukun ada 13, aku buat hanya 12 setengah lagi rokok tahap terakhir aku tinggal. Barang siapa yang meninggal satu rukun semayang macam tinggal semua rukun semayang. Rukun semayang 13 tolak 1 jadi kosong. Kosong dengan arti 12 hak lain tak sah. Rukun iman ada 6, tak percaya 1 jadi kosong. Bukan satu rukun, sebahagian daripada rukun itu. Salah satu rukun iman beriman dengan hari kiamat. Hari kiamat tu aku tak mau percaya kata ada sirat. Aku tak mau percaya kata ada mahsyar. Aku tak mau percaya kata ada nikmat dalam kubur, azab dalam kubur. Rosak habis semua rukun iman 6. Sebab nikmat dalam kubur, azab dalam kubur ada diberitahu dalam syarak. Kena percaya walaupun tak nampak dengan mata. Mereka buat ujian tanya penagih dadah. Penagih dadah seluruh Malaysia disoal tentang kepercayaan mereka kepada rukun iman, kepada kebangkitan semula setelah mati. Ada beberapa orang mereka bilang, penagih dadah kata tak ada lah, mati habis macam ayam mitik lah. Tak ada, dia tak percaya kebangkitan semula. Surah Yasin kata awalam yaral ahyainahu. Surah Yasin kata, tak tahukah bumi yang kering kontang kami hidupkannya kembali? Tanah hak kita nampak tak ada apa, tiba-tiba boleh tumbuh pokok. Siapa menumbuhkan pokok itu? Tanah depan rumah kita, kita beli tanah, kita perata tanah. Kita beli tanah lori, mai letak buh tanah, perata bagi elok. Lepas tu kita biar. Dia kena hujan, dia kena panas, dia kena hujan, dia kena panas. Lama-lama tumbuh pokok. Pokok rumput, pokok temucut. Temucut pun ada. Pokok apa lagi tahu? Apa semidu apa nak tahu? Tumbuh sini mai mana tu tanah kosong tumbuh. Allah Ta'ala kata pokok tanah hak kering kontang kena hayak hujan hidup balik. Manusia hak mati, aku berkuasa untuk menghidupkan kembali sebagaimana berkuasanya aku menumbuhkan pokok di tanah yang mati. Tanah yang mati hidup balik. Mai seorang dia tanya, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Dia tanya, seorang manusia yang lupa kejadian asal dia. Man yuhyil 'idhama, siapakah yang boleh menghidupkan kembali akan tulang? Wa hiya ramim, sedangkan tulang itu sudah hancur. Manusia yang mati lepas tu
Oput dia punya daging, lepas tu hancur dia punya tulang. Tulang ni hancur ni macam mana boleh hidup balik? Allah Ta'ala jawab, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin. Yang akan menghidupkan dia itu, katakanlah yang akan menghidupkan dia itu ialah Allah yang telah menciptanya pada kali pertama dulu. Dulu Allah pernah mewujudkan tulang daripada tak ada kepada ada. Sekarang Allah lebih mudah menghidupkan tulang yang hancur. Hak tak ada apa boleh jadi ada, tambah hak ada dah nak bagi jadi ada. Kita cerdik teramana kita tak boleh buat daripada benda tiada kepada ada, melainkan kita guna benda yang Allah Ta'ala buat. Kita nak buat kereta, besi Allah Ta'ala cipta. Kita nak buat pintu kayu, Allah Ta'ala bagi tumbuh pokok. Kita hanya proses daripada satu bahan kepada satu bahan yang sudah sedia ada untuk mewujudkan satu alat, satu benda kita nak buat. Nak buat mikrofon, besi Allah Ta'ala buat. Nak buat apa, plastik main, bahan mentah main daripada Allah Ta'ala. Bahkan kita boleh fikir buat semua tu, otak kita bukan kita reka sendiri. Allah Ta'ala reka otak kita. Tak ada satu benda hak main daripada kita cipta sendiri. Melainkan kita nak buat cok kodok. Kita ambil tepung, kita ambil pisang apa semua tu, kita ambil ayak apa semua campur. Tepung, pisang, ayak bukan kita yang cipta. Pokok gandum Allah Ta'ala cipta. Daripada pokok gandum masuk proses dalam kelang, keluar jadi tepung gandum. Kita hanya pergi beli di kedai. Hang pandai reka cok kodok. Tak, aku bukan reka cok kodok. Aku campur bahan boleh jadi cok kodok. Yang mencipta bahan-bahan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia ni cerdik teramana pun, dia membuat sesuatu bahan bukan hak dia buat, bahan mentahnya. Oh, aku pandai buat kapal terbang, besi siapa buat? Besi main pada bumi, hang buat tak? Tak. Kita ambil hak Allah Ta'ala buat, kita guna otak yang Allah Ta'ala bagi untuk reka alat benda baru yang kita buat. Supaya kita kenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, maka dia kenal Allah Ta'ala. Siapa kenal diri dia lemah, dia kenal Allah Maha Kuat. Siapa kenal diri dia akan mati, dia kenal Allah Maha Kekal. Siapa kenal diri dia ada permulaan, dia kenal Allah tidak ada permulaan. Siapa kenal diri dia jahil, dia kenal Allah Maha Berilmu. Siapa kenal diri dia fakir, dia kenal Allah Maha Kaya. Siapa kenal diri dia bersifat dengan segala sifat kekurangan, dia kenal Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Jadi bila kita kenal diri kita ni, setiap saat kita boleh bernafas ni pun bergantung kepada izin Allah. Kalau Allah tahan nafas kita daripada kita sambung, tak ada siapa boleh tolong sambung nafas kita. Allah Ta'ala tetap pukul 9.30, wahai malaikat maut, tarik nyawa dia keluar, hentikan nafas dia. Allah Ta'ala tetap si fulan itu 2 bulan lagi mati. Pergi jumpa doktor. Rasa tak larang, selalu rasa kuat ni. Cek tak? Cek doktor kata, oh kena kanser. Barah tahap ke berapa tau dia habang. Tu macam mana doktor? Mengikut ilmu kami mengaji 2 bulan pi. Doktor habang. Doktor bagi agak 2 bulan lagi ni kanser tak lama. Paling cepat, paling panjang 3 bulan, lepas tu mati. Dia dengar kata nak mati 3 bulan, dia terbang pergi Amerika. Berobat di sana, kok boleh sambung lagi 4 bulan. Pi 2 bulan setengah, tak ada 3 bulan. Doktor abang 3 bulan, 2 bulan setengah pi mati tak. Saya kenal seorang hamba Allah di Sungai Petani. Pi cek kat doktor. Doktor kata, ni kanser, kamu hanya boleh hidup dalam masa 2 ataupun 3 bulan. 1 bulan ke 3 bulan. Dia dengar tu, dia pulun buat ibadat siang malam, pi masjid, sembahyang jemaah apa semua. Pasal dia tahu bila nak mati, takdir Allah dia mati hari Jumaat. Dia bersedia sungguh-sungguh pasal doktor kata aku 3 bulan ni boleh hidup sebab kanser aku ni peringkat yang teruk. Cek doktor kata paling lama 3 bulan menurut kajian kami.
Doktor ni dia kaji kadang-kadang betul. Macam ramalan kaji cuaca. Esok ribut petir di 1-2 tempat. Esok hujan di semenanjung pantai barat. Esok sekian. Kadang betul, kadang tak betul, tapi biasanya betul. Dan sebab apa? Sebab ramalan kaji cuaca, jabatan kaji cuaca orang tak pernah bagi rasuah. Kalau bagi pun rugi duit. Nah, aku bagi rasuah kan, hang mohong. Esok hang abang kata hujan di Sungai Bongkok. Mana ada orang kata aku tu. Jabatan kaji cuaca dia buat kajian benda yang akan berlaku mengikut kajian tajribah mereka, kadang-kadang betul. Doktor pun kadang-kadang dia teka betul. Dia kata penyakit pakcik ni 3 bulan. Dia balik itu tak berkawan dengan orang sebab doktor dah habaq nyawa dia tak lama lagi 3 bulan. Balik-balik apa doktor kata tu betul. Dia dah bertaubat sungguh-sungguh, dia buat ibadat sungguh-sungguh, hari Jumaat meninggal dunia. Saya tak dampi sembahyang mayatnya. Jadi sekiranya seseorang tu tahu kata dia nak mati sekian, saya nak minta tambah saya, doktor kata 3 bulan, saya berasa nak hidup lagi 3 tahun. Tu buat macam mana? Saya nak pergi jumpa YB saya, kok dia boleh sambung nyawa saya. Tak sadar sembang. YB pun mati awal kalau Allah Ta'ala kata mati awal. Kalau Allah Ta'ala tetap si fulan mati dalam masa sekian, 1 saat pun dia tak boleh sambung nyawa dia, walaupun diberikan pertolongan oleh orang-orang besar negara. Kenapa? Kerana menyambung nyawa, mengizinkan kita sambung nyawa atau menghentikan nyawa saja. Nyawa kita hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Quran kata, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila datang saat kematian seseorang, tak dulu tak kemudian, saat tu mesti mati. Sampai ada orang nak mati minta tambah, Allah Taala kata tak boleh tambah. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Sekiranya engkau lewatkan aku kepada ajal yang qarib, satu waktu yang hampir, fa asaddaqa, aku dah nak bersedekah, aku dah nak buat baik macam-macam. Kullu ma'rufin sadaqah, hadis kata setiap kebajikan itu sedekah. Aku dah nak buat baik, wa akun minas salihin, aku nak jadi orang soleh. Minta tambah, pasal aku nampak dah nak mati ni, nampak dah suasana nak mati ni. Minta kepada malaikat, minta kepada Allah, tolong tunda Ustaz. Boleh tak tunda? Nak mati pagi, jangan bagi mati pagi ni, mati tengah hari dan bertaubat. Mati petang ni dan buat baik ni. Quran kata 1 saat pun tak akan ditunda dah bila sampai ajal seseorang. Kerana ajal kita boleh menyawa sampai pagi ni izin Allah. Ada orang yang main mengaji pagi ni, belum tentu minggu depan boleh main mengaji pula. Saya yang mengajak pagi ni, belum tentu boleh minggu depan main mengajak. Memang tak main mengajak orang sana minggu depan nak pergi luar negeri. Kita tak boleh tentu apabila kita nak buat apa akan datang. Quran sebut sedemikian. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Ayat dalam surah Luqman, akhir surah Luqman. Sampai diceritakan Imam Malik rahimahullahu ta'ala bermimpi bertemu dengan Malakul Maut. Kamu siapa? Saya Malaikat Maut. Dengar Malaikat Maut, Imam Malik tanya dia, bilakah saya akan mati? Dah kamu Malaikat Maut, tentu tahu saya nak mati bila. Malaikat tunjuk 5 jari. Dia bangkit pagi, dia susah hati. 5 minit kan aku nak mati, 5 jam kan 5 hari ni, kan 5 tahun lagi, kan 50 tahun lagi. Dia pergi tanya pentafsir mimpi pada masa tu, Imam Ibn Sirin rahimahullah. Dia kata saya bermimpi bertemu malaikat. Malaikat kata saya Malakul Maut. Malaikat ni dia boleh menjelma macam manusia. Malaikat ni dia boleh memperlihatkan tubuh badan dia sebagai malaikat yang asal, yang tu serah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW melihat malaikat Jibril. Ada ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk Dihyatul Kalbi, seorang lelaki yang handsome, paling handsome. Seumpama seorang sahabat nama Dihyatul Kalbi. Kadang-kadang Nabi SAW melihat malaikat Jibril dengan rupa paras yang asal, seperti dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj.
Saya mimpi jumpa malaikat maut. Saya tanya malaikat maut, bila saya nak mati, malaikat maut kata, tunjuk 5 jari tak abang apa. Jadi saya fikir, bila 5 ni? Lalu kata Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, 5 perkara itu, 5 jari itu menunjukkan kepada akhir surah Luqman, yang menyatakan ada 5 benda yang tak ada manusia tahu, melainkan hanya Allah sahaja tahu. Di ujung surah Luqman. Antaranya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tu yang last sekali. 2 perkara yang terakhir. Tidak siapa boleh tahu apa yang dia boleh buat pada besok pagi, besok hari. Tidak siapa yang boleh tahu di bumi mana dia akan mati. Kadang-kadang duduk di sini mati di Perak, duduk di Perak mati di sini. Dulu kita pernah cerita bagaimana seorang lelaki masuk dalam majlis Nabi Sulaiman yang berada di negeri Palestin. Duduk dalam majlis ramai-ramai, tiba-tiba mai seorang lelaki yang namanya duduk tepi Nabi Sulaiman. Tengok seorang lelaki yang lain. Lelaki yang kena tengok tu kata, apa dia ni? Aku tak pernah kenal dia. Masuk dalam majlis duduk jegir tengok aku. Aku seriau lah. Apa ni buat perangai aku ni? Dia pergi tanya Nabi Sulaiman, tu siapa duduk tengok saya? Tak kedip mata. Duduk tengok saya pelik sangat. Orang lain tak tengok pun. Nabi Sulaiman kata, tu malaikat maut mai masuk dalam majlis aku. Hah? Malaikat maut? Hah? Dia nak ambil nyawa saya apa? Tolong hantar saya pergi negara lain. Saya tak mau duduk tani, takut dia ambil nyawa saya. Akhirnya Nabi Sulaiman suruh angin bawa dia pergi hantar pergi India. Daripada Palestin pergi di India. Lah ni juga saya nak pergi. Tak apa pergi. Lepas tu malaikat Nabi Sulaiman tanya malaikat maut, pasal apa kamu tengok dia lama sangat? Malaikat maut kata, aku menerima arahan daripada Allah, suruh ambil nyawa dia di India. Aku ambil tengok dia duduk tani. Tu aku heran. Allah bagi arahan dalam masa seminit lagi aku kena ambil nyawa dia di India. Aku main dalam majlis engkau di Palestin, tengok-tengok duduk Palestin. Macam mana nak ambil nyawa dia di India, dia duduk datang ni. Rupanya dia minta sendiri terbang habis sana. Tu mereka ambil nyawa dia di India semua. Jadi kematian kita tak mana, kita tak tahu. Kita boleh target, aku kalau mati tanam sini, kita boleh wasiat mati tanam sini. Tak tahu nak mati tak mana. Duduk di Kedah elok-elok pergi mati ke rumah anak di Sarawak. Baru ni ada seorang hamba Allah belah halal ustaz. Pergi bercuti, pergi tengok, pergi rehat rumah anak dia di Sarawak. Mati di Sarawak, tanam di Sarawak. Kita tak tahu bumi mana kita akan mati. Akhir surah Luqman kata sebenarnya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Walaupun kita boleh merancang besok nak pergi tempat sekian, esok hari Ahad nak pergi tempat sekian, sekejap lepas mengaji nak pergi makan kenduri rumah cikgu. Kita boleh merancang, tak tahu kelak-kelak tak ada sampai mati. Boleh jadi. Maka kehidupan nyawa kita hak milik mutlak Allah Ta'ala. Bila dia nak bagi hidup kita. Sebab itu dalam Nabi SAW ajar, lepas pada kita tidur, kita kena syukur pasal tidur boleh bangkit balik. Ada orang tidur terus. Lepas kita tidur untuk bangkit tidur, alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku. Karena ada orang tidur qalu terus, ba'dama amatana, setelah ia mematikan aku malam tadi. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya aku akan dibangkitkan. Doa lepas bangkit tidur tu supaya kita sentiasa bersyukur pada Allah, walaupun semalam saya tak menyawa dah dalam bentuk kematian yang sementara. Masa saya duk berjaga sebelum saya tidur tu, mai lah, wak mai apa pun, wak mai derian musang king habis, wak mai tom yam habis, wak mai ayam Kentucky habis. Masa saya tidur, wak mai bagi duit 2 bilion pun saya tak terima. Wak mai bagi derian segundi pun saya tak tahu apa. Mai nak bayar hutang pun saya tak terima. Mai nak bagi duit, nah aku nak bagi duit hang 2.6 bilion. Tahu ada kata, kita tak tengok khoh mengerah. Hang wak mai satu dunia duit pun aku tak sedap. Cuba wak mai masa sihat, masa jaga. Wak mai
Temikai habis, panas-panas ni umai temikai habis, teh tarik pun habis, teh air pun habis. Bila kita tidur, tak sedar, tak tahu umai apa, umai tak terima. Macam kita tengok orang sakit lah. Masa orang sakit duduk hospital, kita buat pergi buah apple, buat pergi buah anggur. Kawan sakit tu, katalah hati dia, masa aku tak boleh makan, bawang-bawang umai. Aku tengok saja, boleh kat orang jaga. Kita pun cerdik, kita tahu kalau wapi masa dia sihat, segundi pun habis. Baik masih pada dia tak sihat, orang tengah kira pun dia tengok saja. Tak bawa, orang kata kedekut sangat. Kita pun beli buah anggot. Beli buah anggot di hospital mahal apa tu? Tak lain murah tentu mahal. Dia tahu mesti jual buah ni mesti laku. Sebab apa? Orang nak beli wapi hospital, misi pun tengok tak boleh makan. Orang sakit tengok saja. Banyak anak kecil nak 3 kilo lah. Tak, tengah kilo jadi tu pun dia tak makan sebiji lah. Kita pun beli sekilo anggot, tengah kilo api tak tapi dah. Dia tak makan dah, tak lalu. Pasal tengah sakit. Orang sakit pun kata, masa aku sakit ni buat mai buah macam-macam. Buah apple lah, buah anggur lah, hak nu lah, hak ni lah. Masa aku sihat duduk di rumah, siapa tak umai apa? Buah apa? Buah pokok aku dia duduk main balas ada. Pokok nangka belakang rumah, pokok pelam belakang rumah. Masa aku sihat, kawan main curi ada. Masa aku sakit, buat main buah ni, buat main buah ni. Nak buat macam mana? Memang lagu tu lah. Kita pergi ziarah orang sakit, bawa buah tangan. Bukan bawa buah lengan. Buah lengan ni dia. Kita bawa buah tangan, buah cucuk. Nak menghiburkan hati orang yang sakit. Orang sakit tak boleh telan, hak duk jaga tu yang gemuk. Hak duk jaga yang makan. Sebab tu orang sakit, kalau buat pi buah tak apa, tapi eloknya bawa pi tu. Hak dia panggil not. Suar buah, tak maulah. Tak lalu. Suar ayak, tak maulah. Tak lalu. Suar duit, buah bantai. Dia tak kata, aku nak beli apa pun tak boleh dah, duit pun aku tak mau dah. Dia tak kata tu. Nah duit. Mai. So duit dia boleh ambil. Padahal dia bukan nak guna lah. Nak keluar pergi kedai pun ketak-ketak tak larat jalan lah. Tak apa kita bagi sedekah kepada orang sakit sebagai menghiburkan hati dia, sebagai membantu duit yang kena dia keluarkan ketika merawat, ketika rawatan dia. Satu lagi ulama kata, kalau kita bermusafir, kita musafir duduk di Kedah ni, kita pergi Kuala Lumpur, duduk di Sungai Bongkok ni, kita pergi Langkawi, jangan kita balik tangan kosong. Sunat bagi orang yang bermusafir membeli buah tangan kepada keluarganya di rumah. Jangan tak amai tu. Belilah walaupun murah. Nak beli mahal tak ada, beli koci orang sebungkus. Awak beli ni, ustaz kata kena beli, nak beli banyak tak ada duit, beli koci sudah, GST lah apalah ni. Tak apa, kurang-kurang ada juga amal sunnah, jangan balik tangan kosong. Kita pergi ziarah orang sakit, kita doa kepada orang sakit. Ulama kata bukan tekat kita berdoa kepada orang sakit, sunat kita minta orang sakit tu berdoa kat kita. Kerana orang sakit ni dekat dengan Allah. Hati dia lebih khusyuk, dia ingat nak mati. Kita duk ingat nak hidup ni, doa tak khusyuk, ingat kata. Dia kalau doa sungguh-sungguh. Tapi orang sakit hak semayang, kalau sakit semayang pun tak, tu bukan tak ingat. Tu tak ingat Allah Ta'ala. Kalau orang tu dalam masa sakit, semayang dia jaga, ibadat dia jaga, orang tu doa mustajab. Sunat bagi orang yang ziarah orang sakit, berdoa untuk orang sakit, dan sunat orang yang sakit berdoa ke orang sihat yang mai ziarah dia. Hadis kata ziarah orang sakit itu dapat doa 70,000 malaikat. Barang siapa yang ziarah orang sakit di pagi hari, didoakan oleh 70,000 malaikat kepada orang yang ziarah itu sampai petang. Barang siapa yang ziarah orang sakit di petang hari, didoakan oleh 70,000 malaikat sampai pagi. Kalau ziarah orang sakit seminit dua tu sudah mendapat doa 70,000 malaikat, bagaimana dengan pahala orang jaga orang sakit? Kita pergi tengok, belah balik, dapat 70,000 doa malaikat. Tambah orang jaga orang sakit lagi teruk.
Kalau jaga orang sakit dapat pahala besar, bagaimana dengan orang sakit tu sendiri lagi besar daripada orang jaga. Orang sakit, orang jaga dekat dia kesian. Hak sakit tu, aduilah, aku sakit tak ni. Orang ziarah dapat pahala besar, orang jaga lagi pahala besar, orang sakit tu sendiri lagi pahala besar. Kalau orang faham aku tu, hak sakit dia jadi terubat sikit. Lagi sakit, lagi besar pahala aku dapat, lega sikit. Kalau dia tak fikir tu, dia kira nak beletik ke orang. Dia duk kira nak bisyarah ke orang, silap sikit, terus naik panas telinga. Aku dah lah sakit, kucing nak main hinggap tepi aku, pegang ketul batu, baling kucing. Kucing main duk miau minta lauk. Kemarin dapat lauk mentah, kan ni nak lauk goreng pula, kucing. Kucing main hinggap tepi kita tengelong kucing tu. Aku sakit gigi, hinggap tepi aku tu. Pang bagi kucing tu. Kan? Pasal apa? Pasal kita sakit, orang lain kena juga. Orang sakit ni kadang-kadang dia marah kat orang jaga. Dia minta ayak, tuan-tuan ayak tumpah. Tak nampak, buta bersyarah. Ada orang sakit dia kerja bersyarah kat orang hidup. Orang jaga tu, saya fikir hang sakit. Kalau sihat aku tenang lah, ingat aku. Kita jadi tak sabar masa dia beletak kita. Kadang-kadang perangai dia masa sakit tu bukan perangai dia betul, dengan sebab gangguan-gangguan pemikiran dia. Kadang-kadang hantu main masuk dalam dia, kacau. Akhirnya dia keluar bahasa-bahasa tak ketahuan. Kadang-kadang perangai dia masa hidup lagu tu. Masa dia sihat dulu, duk keluar hak tak elok tu. Masa sakit, 2 kali ganda tak elok. Kita nak kena sedar bahawasanya kesakitan yang Allah bagi kepada seseorang itu menggugurkan dosa dia, mengangkat darjat dia. Kalau dengan syarat dia sabar dan menghadapi dengan tabah, dan dia kena baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali Allah zaman dulu nama Imam Sahl bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala. Dia ni orang yang hampir dengan Allah. Masa dia mati, orang usung mayat dia buat pergi kubur. Seorang Yahudi buka pintu nak tengok ramainya orang iring mayat dia. Masuk Islam terus. Pasal apa kau masuk Islam? Aku nampak manusia berjubah putih main sentuh mayat dia. Malaikat main sentuh mayat dia. Karamah dia sampai lepas mati. Masuk Islam, tengok mayat dia masuk Islam. Imam Sahl bin Abdullah At-Tustari rahimahullah. Dia ni kalau orang sakit main minta ubat, orang main ayak bagi dia jampi. Orang main minta ubat, dia bagi petua. Dia sendiri sakit, dia buat tak reti. Orang tanya dia, awak kamu orang lain sakit main minta tolong kamu berubat kat dia apa? Main tang kamu sakit, kamu biar tak berubat, duk sakit situ. Dia jawab, darbatul habibila tu'lim. Pukulan daripada kekasih itu tidak akan menyakiti. Dia kata yang bagi aku sakit ni kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bila bagi aku sakit bukan pasal dia benci kat aku, tapi dia melawak dengan, dia suka dengan aku. Allah Taala bagi kepada aku sakit kerana Allah ni kekasih aku cinta kepada Allah. Allah bagi kat aku sakit kerana nak mendekatkan lagi diri aku kepada dia, nak angkat lagi darjat aku di sisi dia. Macam kita duduk dalam gelap, kita duduk dalam bilik, duduk dalam gelap, tiba-tiba kena penampak tengah belakang, buah atau kena sampai nak tersembam, sakit tak tahu nak habaq. Kita terus marah, siapa buah penampak belakang aku ni sakit nak mampu. Kita bicara, tak tahu siapa tampak. Buka-buka lampu, tengok-tengok yang tampak kita tu bini kita, laki kita. Dia tampak nak bunuh kita kan melawak. Melawak tapi terlajak kazak. Sampai nak tomuh laki dia dengan bini dia. Maka kita tak ada marah. Pasal aku tahu hang tampak aku ni bukan pasal nak bunuh aku, tapi hang tampak melawak pun sakit juga lah. Kerana yang memukul kita tu kekasih kita, suami kita, isteri kita. Pukulan itu bukan pukulan nak bunuh kita, tapi pukulan itu kerana nak bergurau dengan kita. Maka kita kata tak apalah, sakit pun sakit lah, tapi jangan buat dah. Macam cerita seorang lelaki dapat bini segak. Lelaki tu huduh piang, bini tu segak tak sangka. Akhirnya
Alhamdulillah laki tu syok bini aku ni elok pada orang lain. Bila pergi bersembang orang pun, orang kata bini hang ni bagus, segak, elok, bagus, elok kelaku pun bagus. Alhamdulillah. Balik rumah tu alhamdulillah syok. Lepas tu bini dia tanya laki dah. Aku ni orang duk abang kata hang ni segak, bagus kelaku. Aku alhamdulillah syukur. Hang pasal macam mana perasaan hang dapat laki macam aku ni? Jawab oleh bini dia. Mungkin abang masa muda dulu sebelum menikah dengan saya, abang ada benda-benda baik tertentu yang abang suka buat. Suka baca Quran kah, suka zikir kah, suka apa. Akhirnya Allah Ta'ala nak bagi anugerah kat abang sebelum nak bagi syurga di akhirat. Allah bagi bini yang segak macam saya. Oh, bini dia cakap tu. Dan saya ni boleh jadi sebelum saya menikah dengan abang, saya ada dosa yang saya pernah buat. Akhirnya saya dapat hukuman dapat lelaki huduh macam abang. Maka abang kena syukur dapat lelaki segak macam saya. Saya pula kena sabar dapat lelaki huduh nak mampus macam abang. Orang yang bersyukur dan bersabar ahli syurga. Abang ada peluang masuk syurga kalau rajin syukur. Saya ada peluang masuk syurga kalau rajin sabar. Bini lelaki kata betul tapi hang jangan ulang dah ayat lagu tu. Betul tapi pedih telinga aku ni huduh dosa hang dosa aku punya kafarah. Jadi agama mengajak kepada kita bahawasanya khusyuk itu duduk dalam hati, hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Jadi bila kita semayang tadi saya sebut dah, yang pertama kena cukup syarat, yang kedua kena cukup rukun, yang ketiga kena khusyuk. Khusyuk ni tak sama. Ada boleh khusyuk 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Kadang kosong rakaat. Adab juga tak sama. Ada yang adabnya tinggi, ada adabnya rendah. Ada yang sunat dia buat banyak dalam sembahyang, ada sunat buat sikit. Dalam kitab Syarqawi kita baca hari itu, sunat dalam sembahyang ada lebih kurang 50. Ada satu kitab lagi saya beli, sunat dalam sembahyang 500 perkara sunat dalam sembahyang. Itu saya tak mengajak orang ni. Saya pun baca tak habis pasal banyak sangat. Sampai 500. Ada orang dia boleh buat sunat dalam sembahyang sampai 50 semua sekali. Ada dekat 40, ada dekat 30, ada dekat 1 dia tak buat sunat langsung. Macam wajib lah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, Allahu Akbar. Doa iftitah tak baca, auzubillah tak baca, surah tak baca. Nak cepat, express, nak pergi tandas. Baca wajib. Pasal apa baca wajib? Makit sayuk, subuh dan nak habis. Matahari nak naik, duk gagah baca sunat, terkeluar waktu. Akhirnya orang yang makit sayup, kalau dia baca sunat jadi qadha, jangan baca sunat, terus baca wajib. Ada orang tekak sembaca yang wajib saja, sunat tak baca. Ada orang sunat banyak dan sikit. Jadi daripada 4 perkara tadi, 2 perkara wajib disempurnakan, iaitu syarat yang lengkap dan rukun yang 13 yang lengkap mesti disempurnakan. Kemudian 2 lagi tak boleh. Dan tadi saya baca kenyataan yang disebut dalam banyak kitab, barang siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan. Siapa yang kenal diri dia memiliki pelbagai sifat kekurangan, segala sifat kekurangan duduk kat kita, maka kita kenal Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kita berhajat kepada dia setiap saat. Bila kita rezeki payah boleh, minta rezeki kepada Allah Maha Pemberi rezeki. Bila kita malas buat ibadat, minta kepada Allah rajin buat ibadat, Maha anugerah kepada hamba yang suka minta kepada dia. Kadang-kadang kita ditimpa penyakit malas buat kebajikan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada ditimpa penyakit lemah dan malas. Kadang-kadang kita kena penyakit tak larat. Kadang-kadang orang tua kuat, orang muda tak larat. Kawan-kawan saya masuk UAT banyak, 2-3 orang muda pada saya.
Dia lostang ada sungai petani ada. Sedang kawan ni minus stroke. Sedang kawan ni serangan jantung. Sedang kawan ni. Kita kena syukur kita dapat sihat. Orang lain tu muda pada kita kadang-kadang kena sakit. Makan pantang hak nu, pantang hak ni. Kita makan pantang jumpa, pantang jumpa. Kita pantang tak? Pantang jumpa, jumpa telan terus. Depa pantang tak boleh makan. Jadi kita dapat kesihatan tu bukan anugerah YB, bukan anugerah menteri, bukan anugerah mak ayah, bukan anugerah doktor. Itu anugerah Allah. Kita dapat menyawa satu saat, satu kali nafas, 2 saat, 2 kali nafas, anugerah Allah. Yang perlu kita isi dengan kesyukuran. Yang perlu kita berasa yang ni hak milik Allah. Kita tak berasa tu anugerah Allah sebab kita duk dapat selalu, nafas lalu tak berasa. Macam dia baca cerita orang kaya beranak-beranak, mak pak kaya, duduk dalam banglo mewah, tak berasa rumah mewah tu satu anugerah. Cuba kita pergi rumah orang hak tak ada rumah, tidur dalam kemah, tidur dalam reban ayam. Orang yang duduk bawah jambatan, lapik dengan apa kotak rokok Marlboro, tidur atas kotak rokok, selimut dia tu. Pergi ke Mesir, di tanah perkuburan di Mesir jadi rumah orang. Duit tak ada nak beli rumah, duduk atas kubur. Bawah orang mati, atas orang hidup. Kita sini tak jumpa orang buat rumah tidur tepi kubur. Kalau ada memang pelik. Yang kita jumpa orang cabut pada kubur ada. Tak berani lalu tepi kubur tu banyak. Pasal duk tengok gambar Indonesia, gambar pocong. Tengok gambar Indonesia, tak berani duduk tepi kubur, tak berani lalu atas kubur. Di negara Arab Mesir, manusia banyak yang duduk di tanah perkuburan. Kubur sana ada dinding. Dalam tu buka pintu masuk. Bumbung tak ada. Di situlah tempat kehidupan orang-orang yang fakir, yang susah, pengemis, peminta sedekah. Jadi orang yang beranak-beranak duduk dalam rumah mewah, naik kereta mewah, tak berasa tu satu nikmat. Pasal dia kena duduk dalam kereta mahal. Bila dia berasa kereta mewah tu satu nikmat, apabila kereta dia rosak nak perbaik tak boleh. Bila kereta dia rosak, hantar kat pemain kata kena order 3 minggu baru main barang ni kereta mahal, mana ada barang spare part kat saya, tinggal lah 3 minggu. Aku tinggal kereta aku, aku nak jalan naik apa? Naik kereta saya. Pemain bagi kereta dia 3 minggu. Kereta dia sat mampu, sat berjalan, sat mampu, sat semput. KE 30. Datsun Kana harga RM1,000. Siang malam lampu menyala. Bukan pasal laju, pasal short wayar. Pemain kata, nah ambil kereta saya. Nanti barang sampai saya perbaik. Kereta abang harga RM300,000 ni. Lepas tu saya ambil balik. 3 minggu tu dia derita naik kereta pemain. Dah lah hangat, aircon tak ada. Kosen cari sana cari sini. Sat jalan, sat mampu, sat panas telajak. Ayak tudung melambung nak kena buh balik. Hujan turun tirih. Kawan saya naik kereta, saya naik dengan dia, hujan turun tirih. Kata bumbung kereta hang ni macam roti canai, turun ayak. Dia tak buat macam mana, duit tak ada nak tukar yang baru. Masa dia naik kereta cabut tu baru dia rasa, selama ni daripada aku beranak, belahir mak aku beranak aku, sampai pada kemarin aku duduk dalam nikmat naik kereta besar. Aku tak berasa nikmat pun pasal aku kena kereta besar dah. Lah bila kereta aku jahanam 3 minggu tak boleh naik, kena naik kereta pemain, baru aku berasa kereta tu satu nikmat. Kereta pemain sat tayar kempeh, sat jumpa tunggui melambung semua. Baru rasa kereta cabut ni teruk. Panah meramu. Puluh meramu. Hujan turun kena suar tangan kot luar sapu. Wiper mampu. Ambil tisu suar kot luar. Tidak tak boleh nampak. Bila dia boleh naik kereta cabut lagu tu, rasa rupanya kereta besar tu satu nikmat. Kita itu tubuh badan kita rasa sihat ni kita tu nikmat. Bila kita tengok orang sakit, bila seorang tu sakit baru dia berasa nikmat. Minggu lepas saya berziarah seorang dia lokstang.
Lepas sembahyang Jumaat, dia nak kona depan rumah dia, motor terbalik, pum, kena kaki dia. Bangkit, start motor, pi pula. Duk atok program. Duk saya tak rasa. Lepas Jumaat, patah terbalik motor, timpa kaki, tak rasa. Lepas asar, tak rasa. Main malam berasa. Pi cek, patah. Boleh lagi start motor pergi berjalan kata. Motor terbalik sikit lah. Pipi cek kena bos men balik duduk di rumah. Saya pergi ziarah, dia kata, tu duduk langkah tu nikmat tu. Tengok saya tak boleh pergi mana. Kita langkah masuk dalam rumah dia tu, tiap-tiap tapak tu langkah, dia kata nikmat. Pasal saya kena duduk atas katil, pakai kursi roda, dia habang kat bini dia. Kita ni kadang-kadang duduk pergi ambil ubat di hospital Tanah Bayah, duduk tolak, duduk pergi dengan bini dia, jauh nak berjalan. Akhirnya dia kata, kita beli kursi roda satu, nanti pergi hospital, turun kereta, boleh duduk atas kursi roda, dia tolong tolak bini dia pergi ambil ubat. Balik pun dia tolak main kat kereta. Tak gaduh, bini dia jalan jauh. Satu. Yang kedua, dia kata, rumah kita ni kecil. Bila rumah kecil, esok-esok kita mati, mana nak tak mayat? Katil pun tak ada. Kena beli satu katil spare. Katil kecil, untuk seorang tidur, sebagai tempat pembaringan terakhir. Itu dia ayatnya. Anak dia membeli simpan atas. Esok kita mati, kalau katil tu tak, angkat mayat tak tu, orang mai ziarah kita pun mudah tak ruang tamu. Dua rancangan dia yang dia beritahu kepada bini dia. Tak tahu dia rasmi tak dan mati dua-dua tu. Kerusi roda nak bagi bini pakai, laki pakai dulu. Tolak dia sendiri naik atas kerusi roda. Katil tu nak buat siapa mati dulu, nak duduk atas katil tu, dia duduk sebelum mati. Tengah duduk bergerak boleh telan tom yam lagi. Duduk sebelum mati. Dia kata, buka terus ni katil kebeda nak tak mayat. Takdir Allah Ta'ala sebelum jadi mayat, saya duduk dulu atas ni. Patah kaki tak sedap. Bila dah dapat patah kaki, doktor kata 2 minggu baru boleh buka. Dia kata, setiap orang yang pergi ziarah, dia kata, tu nikmat tu, boleh berjalan pergi sana sini. Tu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi bila kita duduk sihat dulu, kita tak rasa sihat tu satu nikmat. Bila kau demam sekali, kena demam kora 2 minggu tak pergi mana, baru rasa, oh kora ni bala aku banyak. Tak kena kora dulu, aku sihat dulu. Jadi nikmat kita bernafas tu, setengah orang tak sedar tu nikmat. Akhirnya bila Allah bagi dia boleh sambung nyawa, dia guna nyawa dia, tubuh badan dia untuk tinggal sembahyang, untuk buat dosa. Mata dia yang terang tu satu nikmat. Bila Allah Ta'ala bagi mata terang, dia guna mata untuk tengok benda haram. Dia tak berasa nikmat. Kalau kita tanya orang buta, tanya orang mata kelabu yang tak boleh guna mata elok macam kita, baru kita tahu itu nikmat yang besar. Jadi agama ajak, barang siapa kenal diri dia, maka dia kenal Allah. Kita mengaji nak kenal Allah Ta'ala, kenal dengan hati. Hati itu tempat ma'rifah, tempat kita mengenal Allah, tempat kita mentauhidkan Allah, tempat kita berikhlas dalam ibadat. Hati tempat kita merendah diri, tempat kita bersifat pemurah. Banyak sifat-sifat mulia yang kena kenal dan kena buh dalam hati. Banyak sifat-sifat buruk yang kena buang daripada hati, yang perlu dipelajari dalam ilmu tasawuf. Ni kitab kita ni bab ilmu tasawuf, tapi nak jumpa belakang tak tahulah, boleh jadi saya mati dulu ke tuan-tuan mati dulu nak sampai tajuk tu. Tak nak gaya kita mati semua, tak habis-habis lagi kitab. Sekali mengaji sebagai. Yang penting kita kenal bahawasanya khusyuk ini cukup penting. Orang sembahyang tak khusyuk diumpamakan seperti tubuh badan tak ada roh, maka dia orang mati. Sembahyang tu tak ada kualiti, tak ada kesan positif daripada sembahyang. Kalau kita sembahyang mulut duk baca Fatihah, duk baca tasyahud, tapi ingatan kita pi rata, tubuh badan kita garu sana garu sini dan sebagainya. Jadi dia kata di sini khusyuk itu bermaksud meninggalkan sesuatu keinginan dunia, memiliki kesejahteraan mutlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cara dia kata menyerah diri, menyerahkan keseluruhan hati dan tumpuan kepada hal itu. Demikian khusyuk tiada dalam solat melainkan melalui jiwa orang tu. Khusyuk ni duduk dalam jiwa. Jiwa yang bersih boleh masuk khusyuk. Jiwa yang elok. Kalau tempat jiwa tu kotor, khusyuk tak main terus. Bahkan main malas dalam melakukan ibadat. Kalau jiwa tu kotor, macam gelas. Gelas ni kita nak masuk air bersih, gelas tu kena bersih.
Kalau gelas tu ada tik cicak, ada cicak mampuih, ada lipas mampuih, kita bubuh ayak masuk dalam tu, ada apa najis dalam tu, maka ayak tu jadi kotor juga. Ayak yang bersih campur dengan najis, ayak jadi kotor. Nak pastikan yang masuk tu ayak bersih dan boleh dimanfaatkan, pastikan gelas tu dibersihkan terlebih dahulu. Kita nak dapat ilmu yang cantik, ilmu wahyu Allah, cahaya ilmu, keberkatan ilmu, pastikan dalaman kita bersih. Sehingga kan dalam kitab Ta'lim Muta'allim kata, barang siapa yang menuntut ilmu, ilmu yang mendekatkan diri pada Allah, tapi dia tak bersihkan hati dia, macam dalam hati dia ada anjing, anjing ma'nawi. Sebagaimana malaikat rahmat tidak boleh masuk dalam rumah yang ada anjing, ilmu juga tak boleh masuk ke dalam hati yang ada anjing. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun aw kalbun. Malaikat rahmat tak akan masuk dalam rumah yang ada gambar, yakni ada patung menurut kebanyakan ulama, dan ada kalbun, ada anjing. Orang bela anjing, malaikat rahmat tak masuk. Ada orang Melayu masuk surah Abang tahun lepas ke tahun sebelum ni, bela anjing di belah Halus Stang. Banyak anjing dia bela. Dalam kitab kata tak boleh bela anjing, melainkan kalau ada tujuan yang dibenarkan oleh syarak, seperti untuk jaga kebun atau jaga rumah. Rumah kita kawak aja masuk, buh karan pun dia lepas, akhirnya buh anjing tak tokak dia. Anjing boleh dibela untuk jaga rumah. Yang kedua jaga kebun. Kera tu masuk balas muktan kita, khinzir tu masuk balas ubi kayu kita, buh anjing tu. Buh anjing dia tak berani main kacau. Tapi dia kata ada kera cerdik pi duk bodek anjing. Buh anjing mula-mula dia halau, lepas tu kera mai cari kutu kat anjing. Depa berkawan dua. Kera-kera lain mai balas muktan darian habis. Akhirnya kawan tu tutup kebun dia belah ni, belah jeniang dia dah. Tak beraya. Buh kera pun dia makan rasuah, buh anjing pun makan rasuah dengan kera. Jadi kita boleh bela anjing di atas dua perkara itu dalam hadis. Cuma jangan diamalkan. Pasal apa? Rumah kita, rumah biasa, kebun kita mana ada, kebun kita pasal minggu. Jadi kita tak gaduh bela anjing. Saja-saja nak bela, tak boleh. Kalau bela juga dia kena samak dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang Melayu kita belah Halus Stang tu, pergi bela anjing banyak sangat. Malaikat rahmat tak masuk dalam rumah yang ada anjing. Malaikat maut masuk. Malaikat rahmat tak masuk. Sebagaimana malaikat rahmat tak masuk dalam rumah yang ada anjing, malaikat yang membawa ilham yang betul, ilmu yang bermanfaat, keberkatan dan rasa ilmu tak akan masuk dalam hati seorang pelajar kalau dalam hati dia ada kotoran, ada najis mughalladhah, nama dia anjing, nama dia akhlak yang buruk. Jadi kita nak pergi masuk ilmu yang bersih, kena buang akhlak buruk dalam hati kita. Kena buang akhlak buruk di luar yang dilakukan oleh anggota kita. Akhlak buruk yang dilakukan oleh mata kita yang rajin tengok yang haram, telinga kita yang rajin dengar yang haram, tangan kaki yang rajin buat benda haram. Tu akhlak buruk di luar. Akhlak buruk yang dalam, ego, tinggi diri, sombong, angkuh, riya, sum'ah, bakhil, tak kenal Allah Ta'ala dan sebagainya. Jadi kena bubuh ma'rifatullah, kena bubuh tauhid Allah dalam hati. Maka hati perlu dibersihkan terlebih dahulu, dan Allah sumpah dengan kepentingan pembersihan itu setelah Allah sebut 14 benda sebelum itu melalui firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sebelum tu Allah sumpah banyak-banyak, akhirnya Allah sebut qad aflaha man, sesungguhnya berjayalah orang yang membersihkan jiwa dia. Tak kira apa juga jawatan dia pegang, kerja kerajaan, kerja sendiri, kerja kebun, kerja dalam bendang, kerja dalam laut, penulis getah, kerja pegawai kerajaan, kerja apa kerja dunia yang kita pegang, kalau kita membersihkan jiwa kita, kita orang berjaya dunia akhirat. Kalau apa jawatan keduniaan yang dia pegang, jiwa dia biar kotor, dia orang gagal dan kecewa. Wa qad khaba man dassaha. Sambungan ayat menyatakan sesungguhnya kecewalah orang yang mengotorkan jiwa dia. Maka membersihkan hati, membersihkan jiwa ini adalah salah satu tuntutan yang amat penting dalam agama. Salah satu cara dia mempelajari tentang kiamat. Hadis kata apa? Hadis tentang iman, Islam, ihsan. Biasa orang tafsir 3. Ada ulama kata kena buh 4.
Islam sekian, mengucap, sembahyang, puasa, zakat, haji. Iman, beriman kepada Allah dan sebagainya, rukun iman yang 6. Ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah, kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah dengan hati kamu. Kalau kamu tak sampai peringkat seolah-olah nampak Allah, hendaklah kamu yakin Allah sentiasa nampak kamu. Allah sentiasa perhati kamu. Allah sentiasa mengawasi kamu. Tiga perkara itu tak cukup. Kena buah nombor 4, iaitu tentang kiamat. Kenapa? Karena Rasulullah sambung hadis, apabila berlaku kiamat, mata sa'ah. Jawab malaikat Jibril, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tak lebih reti daripada orang yang bertanya. Kalau itu Rasulullah tanya, sebutkan tanda-tanda kiamat. Maka malaikat Jibril tanya, Nabi SAW jawab tanda-tanda kiamat sekian. Dengan arti, kalau kita dah kena Islam, iman, ihsan, kita nak bagi lengkap iman Islam kita elok, iman kita elok, ihsan kita elok, kita kena belajar tentang kiamat. Dan kita kena bersedia ke arah kiamat. Dan kita kena mengharapkan dengan persediaan dan bekalan kita tu bertemu dengan kiamat, dengan pertemuan yang membahagiakan. Saya akan mati dengan kematian yang baik. Saya akan masuk kubur, saya hendak balasan yang baik dalam kubur. Saya akan bangkit di padang mahsyar, saya ingin jadi orang yang mulia di padang mahsyar, mendapat balasan yang baik. Maka pengetahuan dan kajian kita tentang syurga neraka, tentang mahsyar, tentang sirat, tentang tanda-tanda kiamat, tentang huru-hara hari kiamat, mudah-mudahan menambah sikap kita untuk menyiapkan bekalan yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Baik itu rosaknya masyarakat hari ini kerana mereka tak peduli kepada kiamat dalam tindak tanduk. Makan bukan ada kaitan dengan kiamat, kerja bukan ada kaitan dengan kiamat, menonton bukan ada kaitan dengan kiamat, bersukan bukan ada kaitan dengan kiamat. Bila kita tak kait dengan kiamat, kita bersukan kadang-kadang jadi haram. Bila kita tak kait dengan kiamat, kita cari duit kadang-kadang jadi haram. Bila kita tak kait dengan kiamat, kita bersembang kadang-kadang kata-kata yang haram. Bila kita tak ingat kepada kiamat, kita menonton kadang-kadang tengok gambar yang haram. Karena manusia lupa pada hari kiamat, lupa dia nak berjumpa suasana hari kiamat, lupa dia akan berjumpa suasana yang menakutkan pada hari kiamat, maka kerja buat dia fikir dekat dunia. Itu rosak manusia. Maka perkara tentang kiamat, keperluan kita untuk belajar. Lah ni kita belajar bab rezeki dengan sebab kita nak rezeki murah, kita nak menega, kita belajar bagi menega pandai. Silakan, tapi menega yang boleh berjaya dia adalah di hari kiamat, jangan berjaya dekat dunia. Lah ni saya fikir nak miliki kereta. Silakan beli kereta, miliki kereta, tapi kereta yang bawa masuk syurga, kereta yang dibawa ke tempat yang baik, bukan bawa pergi tempat haram. Lah ni saya suka nak beli pakaian orang lain beli hak murah, saya nak beli hak mahal. Saya baru ni singgah dia start satu kedai pakaian, kedai jual kain. Masuk tanya semeter 100. Apa benda nama kain tu? Terkeluar tu, bukan dia gaduh halau, saya keluar tu. Nampak cokiang ya kain ni. Kain apa mai pada apa nama dia sebut tu, apa hampir tak teringat nama. Tengok kain biasa. Saya pun tanya, ni semeter apa? Semeter 100 encik. 100 Kalau saya nak buat jubah macam mana? Kalau boleh kena 5-600. Terima kasih keluar aku tu. Kadang-kadang kita duit ada boleh beli pakaian yang mahal, tapi pakaian yang mahal boleh masuk syurga. Jangan cari pakaian yang masuk neraka. Sebarang tindakan kita kena ingat kepada kiamat. Masa tidak mengizinkan nak pergi makan kenduri ni, kita berhenti tanya dulu. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung ayat nombor 2. Ada soalan hari ni? Tak ada? Ya. Soalan dia? Jaga apa? Jaga kawasan. Ada dalam kitab, tak boleh. Dalam kitab kata, sekiranya seseorang itu memelihara anjing untuk menjaga al-masyiyah. Masyiyah maksudnya binatang ternak. Dia bela kambing banyak, dia cari anjing duduk tengok, jaga kambing dia tu. Takut serigala kacau. Ataupun takut orang kacau, serigala kepala hitam. Itu nama dia masyiyah. Ataupun dia nak jaga zira'ah, tanam-tanaman dia.
Dia tanam ubi kayu, khinzir duk main sekodok. Nak halau khinzir, buh anjing keliling. Ataupun dia nak jaga rumah dia dengan sebab kawak aja masuk curi. Dibenarkan dengan sebab berhajat. Tapi tang sama kena sama. Najih mughallazah tu kena, jadi menyusahkan. Sekadar kita tahu di sisi hukum, kalau ada orang bela juga, kita jangan marah ke dia, kerana dengan sebab hajat-hajat sedemikian, ada hadis kata boleh. Tapi saja-saja nak bela macam bela kucing, jangan, hukum dia haram. Ada bab dalam Riyadhus Shalihin, bab tak boleh bela anjing. Ada satu bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tahiyat awal dan akhir, ada jemaah yang menggerakkan jari telunjuk dalam bentuk bulatan ataupun atas bawah. Adakah terdapat mana-mana 4 mazhab? Mohon pencerahan. Menggerakkan jari dalam tasyahud, begitu, ada musin dan sebagainya. Kalau tak silap saya, mazhab Maliki. Sementara mazhab kita hukum dia makruh. Jadi mazhab Maliki, kadang-kadang Wahabi ya buat gitu. Takbir dulu tadi, Allahu Akbar. Nampak macam sejuk. Kita bukan tang ni, kita tang lain. Jadi hukum dia makruh menurut dalam kitab Syarqawi ala Tahrir. Maka jangan kita gerakkan, melainkan kita angkat sekali. Masa mana kita angkat? Masa illallah, asyhadu an la ilaha, jangan angkat duduk diam lagi. Tang illallah baru angkat. Angkat pula, kekalkan jari itu sampai bagi salam kalau tasyahud akhir, kekalkan sampai berdiri kalau tasyahud awal. Jangan buat turun dah, jangan bergerak. Kalau bergerak hukum dia makruh di sisi mazhab Syafi'i. Seorang musafir singgah solat di balkon surau, kerana surau itu berkunci. Tanpa sedar dia solat membelakangi qiblat. Tu dia. Semasa solat, musafir itu ditegur akan kesalahannya. Soalan, nak pusing dalam solat atau berhenti dan sembahyang lain? Mudahnya berhenti sembahyang lain. Pasal kita sembahyang tadi bukan ada ijtihad apa, pakai agak seorang-seorang kita, kukuklah nak tanya orang, nak tengok tak mana belah mihrab apa semua. Kita saja pergi duk buat gitu, lain cerita dia berhenti mula lain. Saya dulu masa duk mengaji, saya ingat ni. Kami mengaji, tok guru duk belah nu, menghadap dada belah kiblat. Anak murid mengaji talak belah tok guru. Bukan macam lain. Lah saya membelakangi kiblat, tuan-tuan talak belah kiblat. Masa kami mengaji, guru duduk dandak dinding sana, pelajar talak belah dia. Ambil tang mana? Ambil di Mekah. Di Mekah Masjidil Haram, guru menghadap Kaabah, anak murid membelakangi Kaabah. Jadi di Mekah keliling Masjidil Haram tu, guru menghadap kiblat. Masjid Nabawi pun sama. Kalau kita masuk Masjid Nabawi lah ni, tok guru dalam Masjid Nabawi menghadap kiblat. Anak murid berbelakang kiblat, talak belah tok guru. Kita di Malaysia tak boleh buat begitu, mikrofon pendek. Kalau kita duduk mengajak main belah ni talak, akhirnya mikrofon nak kena tarik wayar panjang. Jadi di sana kami duduk mengaji, duduk belah tok guru, duduk belah dinding menghadap kiblat, anak murid talak belah tok guru. Mai tok Arab tengok duduk talak belah tok guru, dia sembahyang talak tu. Allahu Akbar, mihrab duduk belakang ni. Dia bukan tengok tok guru tengah banyak, tengok tok Arab tu talak belah dia. Akhirnya dah abang Arab tu talak kot lain. Sembahyang tak betul, talak belah matahari naik. Orang talak belah Mekah, dia talak belah Jepun. Jadi mudah ceritanya, berhenti sembahyang lain. Masa kita takbir tadi tak menghadap kiblat, kita tak cari dulu, tu lebih mudah. Wallahu alam. Habis soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.